الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk siri kuliah Tartil, Tarannum Murattal, Asbabun Nuzul dan perbincangan ayat. Sambungan kepada surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman ayat ke-37, muka surat 532. Muslimat kalau nak baca boleh buka sikit tu kot, ataupun nak buka mushaf tu, muka surat 532. Ijazah lagi. Baik. Kita baca sama-sama, tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muka surat 532. Ar-Rahman, muka surat 532 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Muka surat 532 ayat 37. 37. Ya. Sekali. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim. Sehingga situ dulu, tuan-tuan. Saya semak rahmat Allah sekalian, itu lebih kuranglah satu muka surat lebih sikit daripada surah Ar-Rahman, bermula pada ayat 37 tadi. Baik, kita tengok sekejap tuan-tuan, tajuk ringkas pada ayat nombor 54. Ayat 54. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. Cuba. Baik. Ala furushin bata itu baris dua berjumpa dengan ba. Baris dua tidak ditanda mim begini dengan menunjukkan dia iqlab. Ya, asalnya dua baris, ini letakkan mim satu menunjukkan iqlab. Kita telah bincangkan iqlab ni agak panjang lebar sebelum ini. Kemudian yang kedua tuan-tuan, min istabraqa. Satu qalqalah ya, sughra dan hujung tu kubra. Min istabraqa. Cuba. Tabraqa. Min istabraqa. Jadi yang ba tu ringan sedikit, raqa. Itu lebih kuatlah untuk qalqalah kubra. Baik, itu untuk perhatianlah. Kalau tuan-tuan sudah belajar tajwid apa semua, biasa kita akan jumpa. Tinggal lagi tajwid ini tadribul lisan, latihan lidah. Latihan lidah. Kalau tidak latih, dia akan bunyi gaya biasalah. Kalau orang Nogawi lah bunyi gaya dia. Orang Kelantan lah bunyinya. Jadi mesti dilatih untuk menjadikan lisanun Arabiyyun, lidah yang seperti mana orang Arab lah. Baik. Kemudian kita tengok sekejap apa ni gerak ringkas pada ayat nombor 38. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Cuba. Baik. فَبِأَيِّ آلَاء ini dalam Al-Quran atau dalam surah Ar-Rahman ada 31 kali. Allah ulang banyak kali. Dan para ulama dalam hal ini telah membincangkan panjang lebar lah. Misalnya dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili membincangkan sebab apa 1, 2, 3 diberi sebab-sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala menghuraikan ataupun memanjangkan perkara ini sebanyak 31 kali. Baik. Di dalam qiraat yang lain kita baca فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Cuba tuan. Itu mad badal. Mad badal berapa harakat? 2 sahaja. فَبِأَيِّ آلَاءِ.
Tapi dalam bacaan yang lain, misalnya dalam bacaan Imam Warash, membaca dengan 6 harakat. 4, 2 boleh, 4 boleh, 6 pun boleh. Jadi, bila kita baca dengan Imam Warash punya bacaan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Cuba tuan-tuan. Jadi yang dipanjangkan itu ialah itu. 6 harakat. Oh, tak salah ke gitu, Ustaz? Tak salah. Tapi kena baca dengan bacaan Warash daripada Nafi'. Bacaan kita tak boleh lah. Bacaan kita baca macam tadi, ramai-ramai tadi. Yang ini adalah khas untuk mereka yang belajar bacaan Warash. Tapi yang pentingnya, yang ini bacaan salah satu bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah. Baik. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Apabila pecahnya langit, maka dia kelihatan seperti wardah, satu bunga mawar gitu kan, yang berminyak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Dan pada hari ini, pada ketika ini, tidak ditanya tentang dosa-dosa manusia. Iaitu masa itu manusia bangkit daripada kubur dan ditolak semua sekali untuk pergi kepada padang mahsyar, perhimpunan yang sangat besar itu. Masa itu tidak ditanya lagi. Sampai di tempat dia barulah ditanya. Sama ada di kalangan jin, manusia dan jin. Kenapa manusia dan jin? Kerana dua makhluk ini adalah makhluk yang ditaklif. Taklif ni makna diberi bebanan syarak. Kita, manusia dan jin akan disoal. Makhluk lain kena soal? Lembu kambing, ayam itik kena soal? Tak ada. Kita ya, kena soal. Jadi tuan-tuan, apa nak buatlah. Dalam Quran tu telah sebut, kita telah memilih demikian. Maksud memilih itu, dalam ayat Allah memberi, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha, wa hamalaha al-insan. Bila Allah tawarkan kepada langit, bumi, bukit, bukau, semua tolak. Tolak belaka. Tapi bila tawar kepada manusia, boleh tak kamu terima ini? Wahamalah al-insan. Okey, tak ada masalah ya Allah. Tak ada masalah selalu kita. Bila itu? Di alam arwah. Alam roh dulu. Kita pun fikir-fikir, tak ada ingat lah. Memanglah tak ingat tu, kita dah berubah berapa alam. Alam roh, alam perut ibu, alam dunia. 3 kali berubah. Dah 3 kali berubah itu, duduk perut ibu pun memang tak ingat apa pun. Kemudian, masa kita kecil pun kita tak ingat apa-apa pun. Jadi, maknanya berubah itu akhirnya menyebabkan kita lupa. Tapi Allah sebut dalam Quran, An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya manusia tidak lupa, kami tulis. Tulis di mana? Dalam Al-Quran, bahawa sudah ada perjanjian. Jadi akan disoal manusia dan jin. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. Diketahui orang-orang yang bersalah dan berdosa itu dengan tanda, bisimahum. Tanda ini sebut dalam tafsir ialah 2 tanda. Yang pertama, iswidadul wujuh, mukanya hitam. Hitam legam di akhirat. 1. Yang kedua ialah zurqatul uyun, mata biru. Biru sangat-sangat biru ketar, tuan-tuan. Biru itu. Macam selalu kita tengok apa ni yang dilukis, kalau orang lukis tentang jin, syaitan ke tak? Mata biru, itulah dia, tuan-tuan. Jadi mata biru dan wajah hitam. Ini dicam oleh malaikat. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, akan disambar di ubun-ubun dan juga kakinya, lalu dicampak dalam neraka. Wal'iyadzu billah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. Inilah neraka Jahannam yang dibohongi oleh orang-orang berdosa di atas muka dunia dulu. Jadi tuan-tuan, di atas dunia ini kalau ada pengadilan, ada mahkamah, maka ada lagi satu mahkamah, iaitu mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahkamah atas dunia mungkin boleh lepas, akhirat tidak akanlah lepas.
Yang bersalah akan bersalah, yang benar akan jadi benar. Yatufuna bainaha wa bain hamimin an, dan akan berputar-putar maksudnya di antara neraka tersebut dan juga air yang panas menggelegak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan. Tuan-tuan, ayat yang kita baca pada malam ini, iaitu apabila berpecahnya langit, maka dia kelihatan seperti wardah, seperti bunga yang berminyak. Di dalam, kalau tuan-tuan type ayat ni sekarang dalam Google, akan keluarlah satu gambar bunga tersebut. Katanya gambar itu diambil oleh pihak NASA, yang angkasa punya kajian mereka tu kan. Diambil di sana bila bintang pecah meletup di asteroid ke apa nama tu kan, meteor ke meletup tu, akan jadi gitu. Bentuk seperti mana bunga yang berminyak. Baik, wallahu a'lam, Ustaz pun tak boleh nak kata apa dalam masalah itu. Ya atau tidak tu kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi ayat ni sebut tentang pecahnya langit hari kiamat. Adakah maksud pecah di langit tu maksudnya juga pecah bintang-bintang di langit? Itu wallahu taala a'lam. Cuma tuan-tuan, NASA ni kena perhati-perhati jugalah, ya nah. Betul atau tidak yang dia itu kena check juga. Bila orang sebut naik ke bulan itu, yang India baru naik 2-3 minggu lepas ni kan, itu satu perkara lah, tak apalah. Yang dah naik ke bulan dulu pada tahun 1969, sekitar 50 tahun lepas naik dah. Jadi banyak orang pertikaikan sekarang, betulkah manusia naik ke bulan, dengan beberapa sebab lah. Yang ustaz yang tak puas hati sangatnya, bukan tak puas hati, mana yang pelik sangatnya, macam mana angkasawan duduk kat atas tu, dia punya nak naik tu terpaksa menggunakan satu pesawat ataupun jet yang sangat besar. Ada gas yang terpaksa tolak untuk lonjak naik ke atas tu. Sampai ke atas tu kecil je. Betul? Kat bulan tu kan kecil je, macam ketam gitu kan. Ke atas tu. Soalan ni nak turun balik macam mana? Yang tu saya duk fikir. Tuan-tuan fikir sendiri lah. Yang ni tak apalah. Cuma untuk berfikir saja. Nak naik sikit punya payah. Terpaksa menggunakan tong-tong gas yang tak dilepas satu-satu. Nak turun macam mana? Jadi, wallahu'alam. Jadi, kalaulah dia hanya sebesar itu sahaja, ya, jadi dia akan terapung. Apa tolakan gas yang ada untuk tolak dia turun ke bumi? Ini soalan-soalan yang tak kepala. Cuma ada satu lagi, Ustaz tengok satu video tuan-tuan. Tuan-tuan mesti tengok yang bila Neil Armstrong itu turun daripada dia punya kapal angkasa untuk jejak tanah tu. Ada gambar. Ada gambar yang dia turun jejak di atas bulan itu. Nah, masa dia turun itu ada gambar. Soalannya siapa ambil gambar? Itu soalan tak? Sudah. Macam mana? Siapa ambil gambar tu? Masa dia turun tu kan, dia pegang tangga tu sehingga dia pijak tanah di bulan itu. Jadi itu satu soalan yang tak dapat dijawab. Tuan-tuan kalau ada jawapan sila beritahu lah. Nah, siapa yang ambil gambar? Sedangkan dia orang pertama turun. Tak ada lagi yang lain turun. Sudah. Boleh kena dah fikir. Ya, ajar macam mana. Tapi tak apa. Yang ni nak percaya, tak percaya tidak membatalkan iman. Tapi kalau tak percaya ayat Quran, batal imannya. Baik. Tuan-tuan, kemudian Allah SWT akan bertanya soalan-soalan kepada manusia. Soalan kepada manusia satu persatu. Khususnya di padang mahsyar. Semua amalan yang manusia buat, Allah pasti akan tanya. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malu. Soalan nak tanya ni daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Ma lihadzal kitab ya wailatana ma lihadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Bila Allah tanya ni, Allah tanya sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar benda. Ya orang manusia tuan bila dia buka amalan dia pegang pada, ya Allah celakalah aku, ya Allah celakalah. Kenapa? Kerana tanya semua sekali.
Ada. Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya ini ialah jarum. La taruddunal makhit wal mikhyat. Ya, la taruddunal makhit wal mikhyat. Makhit wal mikhyat ni makna jarum dan benang. Orang tu pinjam tak hantar balik. Kena hantar balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa tu bukan hantar jarum lah, hantarnya kena bayar dengan pahala. Tuan-tuan, kalau jarum kena hantar balik, macam mana kalau wang ringgit? Ada? RM1, okey lagi lah kita kata tak? RM100, RM1,000, RM100,000, sejuta, bilion. Allahumma. Macam mana tu nak itu kan nak? Jadi tuan-tuan, biarlah orang lain, tapi biar kita tidak menjadi seperti itu. Susah tuan-tuan nak melepasi itu. Macam mana tu? Allah akan tanya, ambil mana? Kamu buat apa? Yang ni sumber halal atau tidak halal? Tanya belaka. Itu masalah besar tuan-tuan. Sebab itulah masalah atas dunia ni kecil sangat-sangat. Berbanding dengan masalah berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah isu viral tuan-tuan sehari dua ni kan. Berkenaan dengan tuan-tuan tengok kan, iaitu nasi ayam klepot tu. Di Seri Petaling. Kalau tuan-tuan pergi pun tak jauh mana, seasa dalam 40 minit sampai 50 minit sampai kot di Seri Petaling. Nasi ayam itu yang penjualnya masukkan arak ke dalam makanan, dalam nasi ayam tu. Dengan ada bukti. Dia masukkan arak tersebut. Kemudian orang yang beratur panjang itu ramainya orang Islam. Pakai kopiah, pakai tudung. Aduh, ya Tuhan. Berapa lama dah perniagaan dia tu? 28 tahun. Allah. Tak. Makan benda haram. Baik. Tuan-tuan. Adalah yang suat khabar wartawan pergi bila dah viral tu kan. Mula-mula ustaz pun tengok video pertama, tak tengok sedap juga kan. Rumah kita pun tak jauh mana daripada mana nak pergi ya. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, lepas tu esok atau lusa tu, 2 hari lepas tu lebih kurang, keluar video baru yang arak tu. Kita Allah syukur, alhamdulillah, kalau tidak aku dah pergi makan. Nah, Allah selamatkan daripada makan benda itu. Baik. Jadi ada wartawan pergi tanya, dia apa semua tu, bila tanya dia kata, demi Allah saya tak masukkan benda haram. Dia bersumpah, demi Allah saya tak masukkan benda haram. Dia tak sebut pula masalah rice wine yang dia masuk tu, wine, arak. Ada di botol dengan jelas ya, ada buktinya dengan jelas. Dia tak sebut yang tu. Tapi dia kata demi Allah saya tak masukkan benda haram. Baik, ustaz nak tanya tuan-tuan. Bersumpah dengan nama Allah seperti itu, adakah boleh diambil kira, terpakaikah tidak, boleh dijadikan alasan ke tidak? Boleh atau tidak tuan-tuan? Jawapannya dalam kes ini, tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Dia sumpah dengan nama Allah tu. Baik tuan-tuan. Pertama, perkara itu telah viral tular seluruh Malaysia. Dah tengok. Dah tengok. Jadi kalau dia rasa orang telah menuduh dia dengan tomahan palsu, dengan dakwaan palsu, apa dia perlu buat? Dia kena report polis. Itu nombor 1. Report polis. Daripada report polis itu akan bawa kepada mahkamah. Orang ini telah buat jahat kepada saya, telah sebarkan berita palsu. Masuk dalam mahkamah, masa itulah dia bersumpah. Itu dia. Tak, saya maafkanlah dia buat. Maafkan apa bendanya? Ini arak punya cerita ni haram bagi orang Islam. Dah banyak mana amalan orang Islam ni rosak kerana arak tersebut. Allahumma tuan-tuan. Jadi saya nak minta lah kita semua hati. Dalam Islam ni ada kaedah mudah, ya. Iaitu tuan-tuan, apabila kita was-was, tinggalkan, ambil yang tidak was-was. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Benda was-was tolong tinggal dan pergi kepada yang tidak was-was. Banyak kot kedai yang tak was-was, betul kan? Yang orang Islam punya,
Dalam satu video, Ustaz tengok video lepas, dia mula-mula tu antara yang awal di Septal itu dia menyewa satu kedai di kedai Cina, kemudian dia ambil sikit lah kawasan tepi sikit. Dia sewa itu. Dalam tu jelas ada kasbek Cina, kedai Cina, dia sewa situ. Jadi itu dah kira satu perkara was-was. Perkara yang telah menimbulkan persepsi bahawa itu juga haram. Allahumma tuan-tuan. Itu yang awal lah. Sebab tu bila dia dah ada apa semua, dia dah pindah apa semua lah. Tapi nak beritahu tuan-tuan, itu hakikatnya. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggal was-was, ambil pada yang tidak was-was. Ada. Kemudian tuan-tuan, ada orang jawab bahawa dia kata, arak itu bukanlah bertujuan untuk mabuk. Arak itu hanya untuk memberi aroma kepada makanan. Sikit je pun. Dah pandai dia punya pusing tu. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW adalah jelas. Dalam keadaan usul fiqh pun sama. Ma askara kasiruhu. Kalau kita minum satu benda itu banyak boleh memabukkan. Minum banyak boleh memabukkan. Minum sikit pun haram. Sikit tak mabuk pun. Tapi sikit juga haram. Itu kaedah. Faqaliluhu haramun. Benda yang banyak kita minum jadi haram lah kerana mabuk. Baik, kalau sikit diminum pun tetap haram. Tak boleh. Itu dia tuan-tuan. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Bila dah masuk dalam tubuh kita, Allahumma. Kita tak tahu, insya-Allah tak berdosa lah, tak tahu tu. Tapi silap besarnya tak cek. Kan? Tak semak tu satu silap besar lah. Jadi dia pun tak ada sijil halal jakim, memang tak ada pun. Ada. Bila masuk dalam tubuh kita ni nak sembahyang payah, nak dengar apa ni ceramah, benda tazkirah payah, nak baca Quran payah, nak buat kebajikan payah belaka tuan-tuan. Sebab benda itu haram masuk dalam tubuh kita. Agak-agak macam mana anak kita pula? Mana? Macam mana dengan isteri kita pula? Ahli keluarga kita yang termakan perkara tersebut. Nah. Innal halala bayyin. Yang halal jelas. Wa innal harama bayyin. Yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di tengah tu ada perkara samar. Macam mana kaedah Rasulullah ajar perkara samar ini? Kaedahnya ialah iaitu famanit taqasyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Nak menyuci agama ini dia kena jauh benda syubhah. Syubhah tu tentu haram ke? Belum tentu haram. Tetapi Rasulullah suruh jauhkan. Tengok atas bawah ni tak semayang ni. Mana tahu tak semayang? Kita pergi beli pasar malam, kita pergi semayang lah sekejap, orang dah maghrib ke tak? Dia duduk situ, kita balik duduk situ lagi, tak pergi sembahyang. Maknanya, kita pandang ghalabatul dhann, masa pun dah tak banyak dah kan. Duduk situ lagi, maknanya ghalabatul dhann ini pada sangkaan kuatnya dia tidak salat. Jangan beli tuan-tuan. Jangan beli. Walaupun ada lah ustaz-ustaz dalam internet tu yang cakap, kita sangka baik. Sangka baik macam mana? Jelas. Kalau tak jelas, lain cerita. Ini je jelas. Dia tidak salat. Bukti iaitu kita pergi sembahyang, kita balik semula, dia ada situ lagi. Dalam keadaan sama, tak ada perubahan apa-apa. Jadi tuan-tuan, yang tu jangan beli. Kerana dia perkara syubhah. Kalau salat dia tak jaga, makanan dia buat macam mana? Ustaz rasa tak boleh makan benda tu. Kenapa? Kerana entah macam mana dia buat dengan makanan tersebut. Sebab hubungan dengan Allah pun dia tak ada. Jadi tuan-tuan, untuk sama-sama kita renung perkara ini, untuk menjauhi perkara haram ini, mari kita sama-sama renung satu perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini dalam hadis sahih Bukhari. Imam Bukhari memasukkan kisah Abu Bakar ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini dia ada satu orang khadam. Budak yang membantu dia. Membantu beli barang-barang di kedai, membersihkan rumah dia, apa semua ada. Jadi setiap hari itulah kerja budak tu. Bila dia bawa balik makanan apa semua, maka Abu Bakar akan tanya dulu. Sebelum makan tu dia tanya, kamu beli mana, ambil mana, bagaimana kamu dapat, dia tanya dulu. Dia pun beritahu lah. Okey, Abu Bakar puas hati, baru dia makan. Ini cara Abu Bakar menjaga makan minum dia. Satu hari tuan-tuan, Abu Bakar ni dia balik, dia sangat lapar. Sangatlah lapar. Bila sangat lapar ini, teruslah dia tengok ada susu kat dapur dia tu, terus dia minum satu mangkuk habis.
Alhamdulillah. Jadi budak ni bila balik dia tengok habis dah, dia kata Abu Bakar, biasanya kamu tanya dulu, yang ni kamu tak tanya, kenapa? Abu Bakar pun dia kata aku lapar sangat, daripada pagi sampai tengah hari tak jumpa makan apa lagi. Itulah dia susu yang pertama dia minum. Maka katanya budak itu sebenarnya dulu aku ni takah hantu. Maksudnya aku ini tukang tilik. Baik tuan-tuan, tukang tilik ni haram ke halal kerjanya? Haram ke halal? Haram. Nah, tidak boleh, tidak halal itu. Kemudian dia menilik nasib lah. Bila tilik nasib apa semua, satu orang tu dia dah tilik nasibnya tapi dia tak ada duit nak bayar. Bila tak ada duit apa dia buat? Dia kata nantilah lain kali lah saat aku datang aku bayar balik lah. Jadi tak jumpa berapa lama, kita kata berapa tahun, jumpalah hari ni dia kata. Bila jumpa hari ni, kamu tak bayar lagi kan? Dia ingat. Akhirnya orang tu bayarlah dengan susu. Kali susu dia beli kat kedai kagamaknya di pasar, dia berilah kepada budak tu. Jadi budak tu buat balik. Maka Abu Bakar dengar begitu terkejut tuan-tuan. Lalu dia ambil jari ni, fa akhraja asabi'ahu, dimasukkan apa ni dalam mulutnya, jolok gitu tuan-tuan, muntah. Maka keluarlah semua sekali, faqa'a ma fi batnihi, apa yang ada lepuk tu keluar. Ini dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau orang duk cakap bahawa hukum orang termakan benda haram ni tidak berdosa, Ustaz setuju. Termakan. Yang dia tak tahu termakan, maka itu tidak berdosa. Itu Ustaz setuju. Tapi kalau kata tak ada kesan, tak adalah benda tak haram, jadi dia tak tahu, tak ada kesan. Ini Ustaz tak setuju. Kalau tak ada kesan, kenapa Abu Bakar duk jolok dalam mulut tu keluar? Tak? Apa pasal? Tak perlu kan? Hukum dah tak berdosa, kesan pun tak ada, tak payahlah. Manalah aku tahu, aku terminum je pun. Jadi, itu tak boleh terima tuan-tuan. Maksudnya Abu Bakar dengan sifat waraknya itu telah berusaha sedaya upaya untuk menjauhi perkara haram. Mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama ambil pengajaran daripada kisah ini untuk kita sama-sama menjauhi benda-benda haram. Jadi berhati-hati tuan-tuan, berhati-hati sebabnya kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Tubuh yang membesar dengan sebab benda haram, makan benda haram, maka tubuh itu layak untuk masuk dalam api neraka wal a'yazubillah. Semoga Allah selamatkan ustaz dan tuan-tuan semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا به. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. ردته إلينا وقت حاجاتنا إليه. Dan kembalikanlah ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. ولا تنسنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.